Buaya ni kebiasaannya bukan menyerang mangsa dia pada hari itu. Seperti biasa, dia akan membuat tinjauan terlebih dahulu sebelum memburu dan menyerang mangsanya. Sebelum dia bertindak, dia akan berfikir terlebih dahulu. Peluang dia sekali itu sahaja. Kalau mangsa dia terlepas, maka tak makanlah dia pada hari itu. Begitulah cara buaya memburu, bukan dia mengejar orang di atas darat. Buaya kita di Malaysia ni bukan jenis berlari dan mengejar mangsa dia. Sebab apa saya cakap macam ni sahabat-sahabat? Sebab saya ada terbaca satu komen di media sosial. Melalui video ni saya akan terangkan buaya spesies apa yang ada di Malaysia ni atau di Asia Tenggara. Di Malaysia kita ada 3 spesies kalau ikutkanlah. Di Semenanjung cuma ada 2 spesies saja, iaitu buaya muara dan juga buaya jejulung. Sementara itu di Malaysia Timur, iaitu seperti Sabah dan juga Sarawak, ada 3 spesies, iaitu buaya muara, buaya jejulung dan juga buaya siam. Buaya siam ni dan juga buaya jejulung ni adalah spesies buaya air tawar. Pernah juga direkodkan kalau ikutkan Pulau Borneo ataupun Malaysia Timur, 4 spesies lah. Satu, Crocodylus porosus, Thomis thomasisgli, iaitu buaya jejulung. Ketiga adalah Crocodylus siamensis, iaitu buaya siam. Dan yang keempat adalah Crocodylus raninus. Kemungkinan besar buaya siam, buaya muara, mereka boleh hybrid. Kemungkinan besar Crocodylus raninus ini adalah hybrid di antara buaya muara dan juga buaya siam. Sarawak ni paling senang kita nak jumpa adalah buaya muara yang saya sebut tadi, iaitu Crocodylus porosus. Saya tak nak huraikan satu persatu dari segi anatomi fizikal mereka seperti apa, sebab sebelum ni saya pernah terangkan di video saya yang sebelum ini. Jadi sahabat-sahabat boleh buka video saya yang lama dan boleh tengok di situlah buaya siam dia punya anatomi seperti mana, kemudian buaya muara anatomi dia seperti apa, kemudian jejulung seperti apa. Sebab ada orang tak tahu, kadang-kadang buaya jejulung dipanggil juga dengan panggilan buaya katak. Sebenarnya buaya katak ni lebih familiar kepada buaya siam. Dan untuk pengetahuan sahabat-sahabat, sebab ada saya terbaca satu komen di Facebook, di media sosial, yang mengatakan buaya boleh mengejar. Sebab ada seorang sahabat ni dia mancing kat tepi sungai lah. Jadi buaya tu muncul dekat tempat mereka memancing, tempat mereka pacak pancing mereka. Dan yang boleh mengejar ini, kalau dilihat dari video sahabat kita daripada seberang, itu di Kalimantan, buaya siam pantas berenang, kemudian mereka boleh berlari di atas darat, tapi dia taklah direct seperti mana mamalia yang lain. Hanya sebatas itulah dia boleh berlari. Buaya tak serang orang dalam air. Kenyataan ini paling dangkal yang saya pernah dengar lah. Malah ada yang kata jika berada di tengah sungai, buaya tak serang. Paling mengarut sekarut-karutnya yang saya pernah dengar. Tengok sendirilah macam mana buaya ini cuba menyerang orang. Mereka melalui laluan tersebut dan mereka boleh melihat seperti apa buaya di dalam air. Dan di situ saya melihat buaya cuba menyerang mereka di dalam cube tersebutlah. Itu laluan tersebut yang berbentuk kaca. Saya lihat di dalam video tersebut buaya itu cuba untuk menyerang mereka. Mereka merupakan haiwan yang sangat penyabar, malah mereka sangat teliti mengatur strategi sebelum memburu. Kalau misi dia gagal, rugi masa dan tenaga dia. Dia pun kalau boleh tak nak buat kerja sampai 2-3 kali. Sebab itulah kekuatan dia terletak di rahang dia. Gigitan buaya adalah yang terkuat dalam kerajaan haiwan. Tekanan gigitan buaya tak kurang dari 6,000 PSI, setara 315 kg jika dibandingkan dengan kekuatan gigitan singa. Kekuatan gigitan singa hanya 750 PSI. Gigitan jurung putih pula dianggarkan dalam sekitar 825 hingga 950 PSI. Sahabat kita bertanya kenapa buaya makan buaya yang lain. Ya, kadang-kadang buaya ada tingkah laku kanibal juga. Ini disebabkan mereka adalah haiwan wilayah ataupun teritori. Bagi buaya dewasa, memakan anak-anak buaya adalah cara untuk mengurangkan pesaing yang berpotensi mengganggu wilayahnya di masa hadapan. Selain daripada itu, terdapat juga faktor lain. Tak semestinya disebabkan faktor tadi juga. Jika berbulan dia tak makan, dia tak ada pilihan lain, maka dia akan makan sesama dia. Betul ke populasi buaya di Sarawak ni meningkat? Sebenarnya tak. Selama saya buat penelitian, biasanya saya akan jumpa buaya yang sama di kawasan tersebut. Habis kuat pun dalam 5 ekor macam itulah. Terkadang tu ada 2 ekor. Sahabat-sahabat ingat telur dia akan berjaya selamat ke sampai dia membesar? Tak sebenarnya. Pertama, telur dia akan rosak. Yang kedua, telur dia akan dimakan oleh biawak. Yang ketiga, dimangsa oleh haiwan lain. Contohnya seperti burung, ikan dan juga buaya itu sendiri. Serangan buaya yang berlaku ni bukan disebabkan populasi dia banyak lah.
Saya biasa tengok ada seekor dua saja di wilayah dia, tak sampai pun berpuluh ekor di kawasan tersebut. Kalau kita lihat punca sebenar dia agresif adalah haiwan darat dah kurang. Jarang datang ke gigi air, itu adalah salah satu puncanya. Hutan dimusnahkan. Bila hutan dimusnahkan, agak-agak ada tak haiwan mamalia lain di kawasan tersebut, maka tiadalah makanan dia, mereka akan lari ke kawasan lain. Sebab itu kalau boleh jangan buang sampah ke sungai. Lebih-lebih lagi jika kita tinggal di kawasan sungai. Dalam pada masa yang sama kita akan mengundang mereka. Dia tahu di situ ada makanan, secara tidak langsung kita telah berdamping dengan mereka secara senyap.